Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini setting lain sikit sebab setting hari ini adalah setting yang biasalah bila saya buat kelas ya. Saya buat kelas. Jadi hari ini kita nak bincang sikit. Bukan masak-masak lah, saya bukan dia tukang masak, okay? Tapi makan-makan lah, barang untuk makan. Kalau kita tengok akhir-akhir ni terlalu penularan virus ya, penularan virus, pandemik yang sekarang ni dia dah jadi tahap susah nak kontrol, okey. Susah nak kontrol dan dia dah meningkat ya, meningkat. Kalau kita tengok macam semalam jumlah kes baru dah naik kepada 7,000 lebih. Okey, 7,000 lebih. Jadi kemungkinan hari ini dia tak akan melonjak turun kan, dia akan naik lagi. Kemungkinan hari ini 8,000 lebih. Okay. Selagi tak habis aktiviti, kesan daripada aktiviti 3 minggu yang lalu lah, okay, dia akan berterusan sampailah kesan tu habis ya, lonjakan tu berkurang. Jadi sekarang masalah dia ialah kita nak hidup dalam keadaan yang tenang ya, tenang ya, kita tak mahu hidup dalam keadaan yang resah. Jadi macam mana kita kalau resah? Kalau resah ni maknanya kalaulah musim tu musim orang selsema, okay? Kita pun kena selsema, okay? Musim orang demam, kita pun kena demam. Musim orang beguk, kita pun kena beguk, okay? Sebab sistem pertahanan badan kita tak kukuh. Okay, jadi sekarang biarlah apa aktiviti orang lain kat luar tu, okay, kita nak kukuhkan sistem pertahanan badan. Jadi kalau perhati video saya sebelum ni, saya duk cerita duk suruh orang makan makanan yang banyak vitamin C, okay, makan sayur banyak-banyak. Itu perkara-perkara yang boleh membantu kita lah, okay, membantu kita untuk meningkatkan sistem pertahanan badan. Jadi satu lagi cara untuk pertahanan kita ialah kita manfaatkan probiotik, okay? Kita manfaatkan probiotik. Sebagai contoh, kalau macam bakteria ya, bakteria probiotik, dia ada satu karakter, iaitu sebab dia nak berebut ruang, dia akan bunuh lawan dia. Dan kebiasaannya bakteria yang tak serasi dengan kita, dia lemah sedikit berbanding dengan bakteria yang serasi. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita boleh ambil manfaat ni, okay? Kita boleh ambil manfaat ni. Jadi kalau kita baca ya, kita akan dapati bahawa bakteria yang baik ni, probiotik ni, dia akan serang bakteria yang jahat, okay? Dan dia akan keluarkan bahan, kalau orang Bayu dipanggil bakteriosin. Bakteriosin ni bila dia serang bakteria yang jahat ya, bakteria yang jahat, bakteria tu akan mati. Okay, dia akan mati. Kalau bakteria tu ada yang survive dan dia membiak lagi, okay, bakteria yang baik ni dia boleh keluarkan lagi bakteriosin dan masih boleh mati. Jadi maknanya bakteria musuh kita tu dia tak kebal dengan bakteriosin. Tapi kalau kita kena demam ataupun kena sakit, kita makan ataupun suntik antibiotik, dia juga bunuh bakteria yang jahat, okay? Dia juga bunuh bakteria yang jahat. Cuma masalah dia, kalau ada bakteria tu revive ya, dia tak mati, dia membiak semula, dia akan ada satu mekanisme yang menyebabkan dia kebal dengan antibiotik yang kita gunakan sebelum ni. Jadi maknanya kalau dia survive, kalau kita makan tak habis dos, okay, kita terpaksa makan ataupun ambil antibiotik yang lebih kuat, okay, yang lebih kuat. Jadi ini beza kalau kita ambil bakteriosin, iaitu makan probiotik. Sebab bila kita makan probiotik, bakteria yang lawan kita tu dia tak boleh mutate ya, dia tak boleh mutate
dan menjadi lebih kuat. Okay, sebab bakteriosin ni dia tetap akan bunuh juga. Okay, dia tetap akan bunuh juga. Itu cerita sains lah. Lepas tu kita tak mau cerita lebih-lebih nanti kerana ramai orang pening kan, ramai orang pening. Jadi apa yang kita nak buat, macam mana kita nak dapat bakteria ni nak makan? Kita boleh belilah, kita boleh beli makanan tapai, makanan yang ada asid laktik. Kebiasaannya dia akan guna bakteria yang daripada kumpulan ni lah, daripada kumpulan ni. Tapi kalau kita nak buat, kita buat macam mana? Jadi dalam sesi ni, borak-borak hari ni, saya nak tunjukkan cara saya lah, cara saya buat. Macam mana? Saya akan tapaikan timun. Sebab timun dia juga kaya dengan secara semula jadi di luar ni, maknanya dia perangkap, dia akan perangkap banyak bakteria asid laktik. Dia akan banyak perangkap bakteria asid laktik. Sama juga dengan tomato. Sama juga dengan tomato. Jadi apa yang saya nak buat ni, saya nak buat macam sambal lah, sambal tomato dengan timun. Saya boleh guna timun saja, saya boleh guna tomato saja. Tapi hari ni saya nak specifically saya nak buat air lacto, air lacto yang kita boleh guna untuk lawan kalau kita terkena demam ke, kalau kita kena sakit tekak ke. Jadi apa yang kita buat kalau kita sakit tekak, kita ambil je air lacto ni, kita minum. Kalau kita demam pun, kita ambil air ni, kita minum. Tapi jangan lupa pula pergi hospital, kena dapat juga nasihat doktor. Sebab kita bukannya doktor, mereka yang dilatih untuk merawat kalau kita sakit. Tapi kita boleh gunakan ni sebagai sementara lah. Sementara, maknanya kalau kita demam sikit-sikit kalau musim sekarang kan, takkan kita nak pergi hospital kan. Kita tak tahu apa benda yang ada kat sana sekarang. Jadi yang lebih selamat, kita buat pertahanan kendiri lah, buat sendiri. Kita makan, tapi kita dapatkan juga nasihat doktor. Tak pergi hospital, tak semestinya kita tak dapatkan nasihat doktor. Kita boleh telefon. Zaman sekarang kan ada handphone kan. Jadi cara saya buat mudah. Yang pertama sekali, saya basuh dulu. Basuh dulu timun ni. Kemudian saya potong bahagian ujung ni. Kerak buang. Saya kerak. Yang ni saya kerak. Tinggal macam ni lah. Tinggal macam ni. Barangkali ni kalau 2 batang muat kan. 1. Boleh lah. 2 timun. Dan juga saya letak tomato lah 1 biji. Mungkin 2 biji. Kita atas kita lah. Atas kita. Jadi sekarang saya nak tahu juga berapa berat tomato ni. Sebab apa? Saya nak tahu berapa jisim tomato dengan timun ni. Sebab kita nak letak garam. Kita nak letak garam. Jadi garam apa yang kita nak letak? Kita letak garam laut. Kita letak garam laut. Sebab apa? Sebab kita sekarang kita nak simulate persekitaran air laut. Sebab kita semua tahu kan, orang Islam kita tahu air laut tu dia tak ada bau penyakit. Dia tak ada bau penyakit. Sebab tu dalam agama kita, apa-apa saja daripada laut, kecuali binatang bersengat lah, kita boleh makan. Kita boleh makan, halal makan. Sebab apa? Sebab daripada sana tak ada patogen. Tak ada patogen. Jadi sekarang yang ini lebih kurang 930 gram. Tak. Saya dah silap. Kita kena tar dulu. Kita kena tolak jisim yang ni. Jadi saya letak ni, kosong dahulu. Kemudian saya letak timun. Saya letaklah tomato 2 biji. Lebih kurang 730 gram. Lebih kurang 730 gram. Jadi sekarang apa yang saya buat? Saya ambil je semua ni, saya letak dalam balang. Saya letak dalam balang. Yang rosak semua jangan letak Kalau nampak macam rosak tak letak. Jadi kita potong je lah. Potong tak cantik pun tak apa. Sebab yang ini ni sebenarnya kita nak suruh bakteria makan. Kita nak suruh bakteria, kita nak suruh yeast makan. Jadi saya letak je dalam. Dan balang ni saya dah basuh lah. Bukan balang kotor. Balang yang kita dah basuh. Letak ini sebiji. Kemudian saya letak
Okey, 2 biji. Okey. Timun ni kalau kita nak cepat dia proses tu, kita boleh blend je. Okey, kita boleh blend. Okay, tapi saya sekarang ni saya tak blend lah, saya just potong je, potong kecil. Tak. Tapi yang saya nak sekarang ialah air dia. Okay. Saya akan tuai air dia. Timun ni kita boleh makan juga. Okay. Kita boleh makan juga. Tak ada masalah. Okay. Dia pun sedap. Kalau kita tapaikan, dia pun sedap. Sedap makan. Biasa kan kita buat jeruk, kita makan. Kita buat jeruk timun. Itu okey lah. Tapi jeruk ada 2 jenis. Okay. Satu jenis kita guna asid. Itu dipanggil jeruk segera. Okay. Jeruk segera sebenarnya dia tak ada probiotik. Kita nak yang ada probiotik. Kita nak jeruk yang kita buat secara tapaian. Okay. Bukan jeruk segera. Okay. Kalau nak cincang pun boleh cincang. Kalau kita nak blend pun kita boleh blend ya. Di atas kita. Atas kita. Sekarang kita dah letak bahan-bahan ni. Tomato dan timun ni dia ada banyak air. Okey, dia ada banyak air. Jadi kalau yang kita nak ni, kita nak buat macam air laut lah, macam saya kata tadi ya, macam air laut. Jadi kita nak kepekatan dia pun seakan-akan kepekatan air laut. Jadi sebab tu saya kira jisim ni tadi. Sebab saya kira apa-apa jisim yang kita timbang tadi, kita kira macam air lah. Okey, kira macam air. Jadi kita suka garam, ya, kita suka garam supaya kalau garam campur dengan air buah tadi, dia jadi seakan-akan kepekatan garam dalam air laut. Okay, jadi kalau 700 gram ni lebih kurang 1 sudu lah, 1 sudu. Tapi saya nak buat lebih tepat lagi, jadi saya suka lah. Okay, 730. Jadi saya guna sudu juga sebenarnya, tapi sudu saya ni dia dah ada penyukat, jadi mudah sikit untuk saya. Okey. Jadi biasanya kita nak lebih kurang, sebab dia tak cukup 1 kilo pun, lebih kurang sikit je daripada 1 sudu besar. Okey. Jadi saya suka untuk 1 sudu besar dulu. Kemudian saya kurangkan sikit.
Okay, jadi apa yang saya buat, 730 gram, saya perlu kira untuk hasilkan kepekatan larutan yang seakan-akan air laut. Jadi bila saya kira, saya dapati saya perlukan lebih kurang 16.4 dia, 16.4 gram. Jadi yang ini mudahkan saya lah. Saya just scoop saja. Saya isi. Okey, saya dah sukat garam. Kemudian saya masukkan je ke dalam ni. Masukkan. Okay, jadi ini practically untuk hasilkan air lekto tadilah. Okay, air lekto untuk kita gunakan sebagai minuman kesihatan. Tapi saya tak berapa suka cara macam ni je. Yang ni dia kosong kan. Kita nak biar dia selera sikit, biar sedap sikit. Jadi apa yang saya buat, saya tambah beberapa ulas bawang putih. Beberapa ulas tu saya nak banyak kali ni. Jadi saya nak letak 5 ulas. 5 ulas bawang putih. Jadi saya crush dulu bawang putih ya. Saya crush dahulu. Okey, kupas. Ada orang dia tak kupas dia letak terus je pun tak ada masalah. Okey. Sebab dia kata nanti dia tapis juga. Tapi saya prefer kita kupas lah. Okey, dulu saya crush dengan pisau je, tapi masalahnya bila dengan pisau dia terpelanting. Okey, terpelanting jadi tak sedap lah kalau kita nak kejar bawang putih kan. Ini saya guna crusher. Kalau nak guna alu lesung pun boleh. Okay. Tapi saya guna alat ni sebab bila kita tekan dia tak terpelanting jauh. Dia lekat di sini. Jadi saya pun nak buang kulit ni pun, kupas kulit ni pun senang macam ni je. Okey, dah siap. Saya letak je dalam. Sekarang sepatutnya bila kita buat macam ni, dia ada air lah. Okay. Dia ada air. Sebab apa? Sebab bila garam bercampur dengan buah ni, air daripada buah tu akan keluar. Tapi dia lambat sikit lah. Okay. Dia lambat sikit. Jadi saya tak mahu tunggu lama. Saya letakkan air garam dengan kepekatan air laut. Saya letakkan air garam dengan kepekatan air laut. Jadi semua sekali mesti tenggelam. Semua mesti tenggelam. Kalau kita tak biarkan tenggelam, yang timbul tu nanti dia akan naik yeast. Okay, dia akan naik yeast. Jadi apa yang saya buat, saya ambil je plastik, saya isi dengan garam. Jadi air garam jugalah. Saya letak atas. Jadi tolak semua ke bawah lah. Satu lagi, kalau kita nak cepat lagi proses, sebab ni kita harapkan bakteria daripada udara. Okay. Kalau kita nak cepatkan lagi proses, kalau kita dah ada tapayan sebelum ni, okay, tapayan lekto, kita ambil, kita letak air dalam ni sikit. Ini dia kaya lah dengan apa? Dengan asid laktik dan bakteria asid laktik. Jadi saya ambil je satu sudu, mungkin 2 sudu air daripada yang sini. Okay, yang kaya dengan bakteria asid laktik. Kemudian yang asal ni saya tutup. Okay, simpan semula. Okay, saya letak je plastik atas ni. Maknanya isi dia semua akan berada di bawah paras air. Jadi tak adalah terkumpul yeast di atas ni. Kemudian saya tutup balang. Jadi balang ni sepatutnya dah dia ada getah. Ya, ada getah supaya oksigen tak masuk lah, udara tak masuk. Tapi yang ni getah dia dah tak ada, nanti saya akan letak kemudian lah. Okay, saya akan letak kemudian. Ataupun saya mungkin ambil plastik, saya balut atas ni supaya udara tak masuk. Okay. Bila saya akan simpan pada suhu bilik pada atas meja je selama 4 minggu. 1 bulan. Kemudian dalam masa tu bakteria yang ada dalam ni dia akan mula makan. Dia akan hasilkan asid laktik. Sebab aktiviti ni lah aktiviti tanpa udara. Okay. Jadi bila kita buka, kalau dia bau masam, itu ready lah. Dia tak ada bau busuk. Dia tak ada bau busuk. Kalau bau busuk tu maknanya dah rosak. Okay. Jadi jangan makanlah kalau busuk. Kita nak yang rasa masam.
Kemudian air ni saya akan tapis, saya akan masukkan dalam botol macam ni. Kemudian tutup rapat, simpan je dalam peti ke, dalam gerobok ke. Bila saya sakit tekak ataupun saya demam, saya akan minum lah. Saya akan minum. Ataupun sekali-sekala saya minum. Kalau rasa dia seakan-akan rasa air asam bor. Okay? Air asam bor. Jadi kalau terlalu masam, apa yang saya buat biasanya saya tambahlah madu, lebih kurang 1 sudu, kacau-kacau, tunggu sekejap, dia tapaikan sikit, supaya jangan terlalu manis, kemudian saya minum. InsyaAllah, sakit tekak ke, demam ke, benda-benda macam tu akan pulih. Okay? Dia akan pulih dalam masa yang singkat. Jadi itu dia ya, cara buat air lekto menggunakan tomato dan timun. Untuk aktiviti menapai yang lain, boleh ikut serta kelas menapai. Boleh ikut serta kelas menapai. Dalam tu kita akan belajar buat macam-macam ya, macam-macam tapaian. Okey, jumpa lagi.